Assalamualaikum kelas. Jadi hari ini saya akan tunjukkan sedikit tutorial. Jadi pada hari ini saya ada node analisis ni. Ada beberapa case berkenaan dengan arah current dengan kaitan dengan polarity voltage ni. Jadi kita mulakan dengan case nombor 1 ya. Jadi untuk case nombor 1, jadi saya bagi example ataupun perumpamaan dalam circuit. Kita ada voltage positif kat sini, positif belah atas, negatif. Lepas tu dia sambung sesiri dengan perintah. Lepas tu kita ada satu lagi voltage. Jadi voltage ni sebagai perwakilan sahaja. Kalau kes yang sebenar, kita boleh tengok macam contoh quiz inilah. Jadi VA, kita ada VA dengan VB. Jadi saya gambarkan VA ni sebagai satu voltage source kat sini lah. Sama juga dengan VB. Kalau dia positif, saya gambarkan sebagai positif macam tu. Jadi circuit yang sebenarnya dia macam ni sebenarnya. Jadi kita tengok kes yang pertama ya. Jadi untuk kes yang ni, V1 positif dia belah atas, V2 positif dia pun belah atas. Jadi kita tanda dekat node ni positif V1, di sini tanda dia positif V1. Jadi arah arus dia ke sana. Ini kalau kita define arah arus ke sana. Itu bergantung kita define lah. Jadi equation arus dia macam mana? Arus dia sama dengan V1 sebab arah arus dia ke sini. Jadi kita mula dengan V1. V1 tolak dengan V2 bahagi dengan R. Okey, itu case nombor 1. Senang je lah. Case nombor 2 pula. Jadi untuk case nombor 2, kita ada V1 positif macam ni. Ini positif. Tapi V2 kita dia dah polarity dia terbalik macam ni lah. Jadi dekat point yang ini dia akan jadi minus V2. Kat sini dia tulis cuma magnitude. Dia tulis magnitude 5. Tapi disebabkan sambungan dia yang belah atas ni dia bersambung dengan negatif, jadi point ni dia akan jadi minus V2. Jadi kalau arah arus dia ke sini, jadi arus dia sama dengan V1 sama dengan kita mula dengan V1 lah. Jadi V1 tolak dengan ini tolak operation ni sama juga macam atas tu. Ini tolak. Kita tengok kat sini magnitude dia negatif. Ini negatif daripada sini lah ni. Minus V2 bahagi dengan R, sama je. Jadi kalau kes ni 10 tolak 5, dia akan jadi 15 bahagi dengan 3. Itu kalau aras dia ke situ. Kes yang nombor 3, nombor 3 V1 pun dah negatif, V2 pun negatif. Jadi dekat point yang ni negatif V1, atas ni pun
dia akan jadi minus V2. Jadi equation arus dia akan jadi arah arus dia ke sini. Ini tengok V1 dia dah jadi negatif lah. Kita ikut je yang ni. Dia tetap juga kena tolak, tapi magnitude dia minus 2. Itu kita letak minus 2. Jadi kalau kita ganti dengan nilai minus 2 minus 3, jadi dia akan jadi minus 2 campur 3 bagi dengan R. Okay, habis kes nombor 3. Kes nombor 4. Jadi kes nombor 4 ni, kedua-dua bateri voltage source kita minus, tapi arah arus dia dah reverse daripada sebelum ni. Dia reverse ke sana. Jadi kalau dia reverse macam ni, kita akan mula daripada point yang inilah, noda yang ini. Noda yang ini ke sini. Jadi noda yang ini dia adalah minus V2 tolak dengan minus V1. Sebab dua-dua dah minus, sini minus pun minus, dia akan jadi minus 3 campur 2. Ini akan jadi minus 3 campur 2 bagi dengan R. Untuk kes nombor 5, sorry. Ni kita arah arus dah terbalik daripada minus V2 ke V1. V1 positif, V2 minus V2. Jadi arah dia ke sini. So macam mana tu? Jadi disebabkan arah dia ke sini, kita mulakan dengan noda yang inilah. Noda yang ini nilai dia adalah minus V2. Nampak ni, minus V2 tolak dengan noda yang ini. Noda ini nilai dia positif. So you letak je positif V1. Operation dia akan jadi macam ni. Okay, last sekali. Kedua-dua voltage source positif, tapi arah kita ke sini. Maknanya macam biasalah, kita start dengan noda yang ini, tolak dengan noda yang ini. So noda yang pertama adalah V2. Dia positif lah, dia dah bersambung dengan positif ni. Tolak dengan V1. V1 pun positif. Okey, selesai. Jadi nampak perbezaan dia kan? Kita tengok perbezaan kes 1 ni. Sebab arah dia ke sini, dia akan jadi V1 tolak V2. V1 tolak V2. Tapi yang kes nombor 6, arah arus dia terbalik. Itu yang kita start dengan V2 tolak V1. Okey, yang seterusnya. Okey, kalau diberi circuit ni, okey, yang ni saya tunjuk sebelah sahajalah ni, sebelah daripada. Saya tunjuk cuma satu noda. Sepatutnya dia akan ada lagi lah apa-apa circuit yang belah sini. Banyak lagi lah apa-apalah. Jadi saya cuma tunjuk satu nodal. Jadi kalau awak dapat circuit macam ni,
ada line, lepas tu sambung, perintang, lepas tu macam ni. Jadi kalau you tengok line kosong ni line kosong lah. Jadi ini adalah satu noda yang sama. Dia sebenarnya adalah satu titik yang sama je. Macam ni. Satu titik. Jadi yang 3 ampere ni masuk. Yang ni. Lepas tu yang 1 ampere ni dia keluar. Kita ikut je lah. Jadi R1 dengan R2 ini kita define dulu ke bawah. Dua-dua ni ke bawah. Kalau you nak define ke atas pun boleh. Jadi untuk case ni kita define dia ke bawah. Maknanya dia keluar lah. Keluar. Yang R2 pun keluar. Sama dengan R1. Dia jadi satu titik macam tu je. Jadi last kali kita cuma buat equation lah. 3 ampere yang masuk sama dengan yang keluar lah. Yang keluar 1 ampere keluar, VA bahagi R1 keluar, VA bahagi R2 pun keluar. Ini untuk satu noda. Okay, yang case yang kedua ini pun sama juga. Dia ada dua arus macam ni, sambungan perintang. Ini pun arus juga keluar. Ini arus lah ni, bulat. Lepas tu dia bersambung macam ni. Ini maknanya ini semua adalah nodal yang sama. Ni. Nodal yang sama. Dia bersambung melalui wire sahaja. Dia tak ada benda, tak ada perintang, tak ada voltage source, tak ada current source. Jadi kawasan ni dia adalah satu titik. Satu titik yang sama. Jadi kita boleh wakilkan macam ni je. Satu titik. Jadi 10 masuk, yang 5 tu keluar. Kita ikut je arah dia. Jadi R1 kita nak keluar pun boleh, kita nak define keluar pun boleh, kalau kita nak define masuk pun boleh. Jadi kalau case ni saya define dia keluar. Kalau yang macam gini dia ada R, dia ada current source. Maknanya arus kat sini dia akan ikut current source. Kalau case ni kita letak je 1 ampere. 10 ampere masuk ini. 5 ampere ni keluar ni daripada sini. Yang ini ikut kita define lah macam mana. Contohnya yang ni arah arus dia, arah dia ke sini kan. Macam saya cerita tadi, kita akan mula dengan VB. VB tolak dengan VA. Inilah VB tolak VA bahagi dengan R1. Jadi bila you dah boleh lukis macam ni, kita cuma bina equation saja macam biasa. You define, you letak mana yang keluar, yang masuk dan yang keluar. Okey. Simple macam tu saja. Saya bagi tutorial ni sebab apa? Sebab ada orang confuse. Kalau circuit macam ni, arah arus dia macam mana? 10 ni positif ke negatif? Arah arus dia ke sana. Ada orang dah pening. Jadi kalau dia bersambung positif yang belah atas ni, poin yang ini adalah positif. Kalau yang ni, poin yang belah atas ni adalah negatif, dia akan jadi negatif. Arah arus dia ke sana. Jadi kita mulakan dengan yang sebelah sini lah. V1 tolak dengan minus V2. V2 ni sebab dia minus ni sebab dia magnitude dia minus. Itu letak minus tu. Kalau sini positif, dia akan jadi positif lah sini. Minus tetap kena minus. Sebab tujuan dia kita nak dapat perbezaan. Kita nak dapatkan perbezaan voltage dekat sini. Itu tujuan dia.
Bila kita dah dapat perbezaan voltage, kita tahu nilai R ini, barulah kita boleh kira dia punya arus. Kita tolak ni sebenarnya kita nak dapatkan perbezaan between 2 point, sini dengan sini. Itu kalau you faham benda tu, jadi tak ada masalah. Jadi voltage ni sebagai gambaran sahajalah ini. Ini sebagai gambaran. Jadi circuit dia yang sebenar, dia akan jadi macam ni lah. VA dan VB. Kalau current source ni tak ada, arus dia adalah sama dengan VA tolak VB bahagi dengan 5 ohm. Itu arus dia. Jadi disebabkan current source ni ada, kita ikut je. Kita ikut 1 ampere. Maknanya 1 ampere lalu kat sini. Jadi untuk tutorial kali ni pendek sahaja. Saya rasa itu sahajalah. Okey, sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.